أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberikan kesempatan dan juga perbanyakkan amal dan ibadah sempena juga kita telah masuk ke dalam bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, juga diberikan taufik dan kekuatan hidayah untuk kita teruskan amal, untuk kita bertakwa dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita teruskan halaqah Al-Quran kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ila hadratin Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به بدننا، وأطلق به لساننا، وقو به جناحنا، وأسرع به فهمنا، وقو به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ya Allah, cahayakanlah penglihatan kami dengan kitab suci-Mu, lapangkanlah dengannya dada kami, pergunakanlah dengannya badan kami, ringankanlah sebutan lidah kami, kuatkanlah daya ingatan kami, segerakanlah dengannya kefahaman kami, teguhkanlah dengannya keazaman kami dengan daya serta kekuatan daripadamu. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan denganmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, ya Arhamar Rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung untuk tadabbur Al-Quran kita pada surah Yasin halaman 440 sehingga ayat yang ke kita telah hampir habis halaman yang pertama. InsyaAllah kita akan baca semula ayat 1 sehingga ayat yang ke ke-10. Kita akan sambung untuk ayat yang ke-11, 12 dan 13 insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita teruskan halaman yang ke-440 berbagi dua ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-10 hari itu kita dah ulang. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang seterusnya, إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Kalimah yang pertama, إنما تنذر. Ada kedua tempat ini dengung. Yang pertama innama, iaitu wajibul gunnah nun syaddah. Hamzah itu kita baca dengan kasrah. Innama, cuba kita baca tuan-tuan. Innama. Jadi huruf mim kita panjangkan dengan mad bacaan dua harakat. Kemudian dengung satu lagi pada ikhfa, iaitu nun mati bertemu zal. Kalimahnya tunziru man ittaba'a dzikra. Kalimah tunziru iaitu kalimah nun mati, di dalamnya ada huruf nun bertemu dengan zal. Cuba kita lafazkan tunziru. 1, 2, 3. Tunziru. Pada hak tajwid kita kena jaga yang pertama makhraj huruf, iaitu huruf yang kita tekankan di sini huruf zal, hujung lidah di bawah gigi hadapan. Kalau kita baca tunziru, contohnya innama tunziru man ittaba'a dzikra. Ini tuan-tuan, huruf zal yang kita tukar jadi zai. Jadi maknanya berubah. Jika makna berubah ini mendatangkan satu bentuk kesalahan, iaitu kita mengubah kalimah dengan struktur hurufnya. Jadi struktur huruf berubah, maknanya yang tebal jadi nipis, nipis jadi tebal, ataupun berubah dia punya sifat makhraj, maka berubah nanti. Jadi kita perlu jagalah makhraj, iaitu huruf dzal di hujung lidah kita bertemu bawah gigi hadapan.
Kemudian didengungkan pada ikhfa, iaitu yang paling jelas ni, ikhfa haqiqi, iaitu antara salah satu 15 huruf ikhfa ni, banyak hurufnya daripada, kalau dalam bait kita ambil daripada matan asal daripada Imam Al-Jazari, sif dha thana kam jada, panjanglah, ada 15 huruf. Jadi dia kumpulkan dalam satu matan. Jadi nun mati salah satunya bertemu, kalau bertemu ta pun sama tuan-tuan, ta, huruf dal, huruf kaf, 15 hurufnya banyak. Kemudian tunziru man ittaba'a dzikra, kita terus pada ra, iaitu hukum ra dibaca tafkhim, dibaca tebal. Mesti kita nak, tak nak kita tebal kan tuan-tuan? Kita tak akan baca tunziru, kita mesti akan tebal. Kalau kita nak nipis pun susah, sebab kita muncung ataupun dalam keadaan dhammah, barisnya baris hadapan. Kemudian terus masuk ke dalam huruf man ittaba'a dzikra, kalimah yang berbunyi man ittaba'a. Di sini ada satu alif yang kita sebut barisnya kita tak pasti ini baris apa, kerana bila kita berhenti, khususnya awal ayat, kalimah pada apa tuan-tuan? Alladhi, allati, ini alifnya iaitu alif wasal, ataupun kita sebut hamzah wasal. Jadi alif ini apabila bersambung, bacaan itu wasal, dia tidak dibaca. Jadi kita masukkan man ittaba'a dzikra, sesungguhnya sama juga dengan kalimah adz-dzikra. Jadi alif wasal kalau sambung dalam keadaan bacaan bersambung, kita tidak akan lafazkan, kecuali dibaca waktu mula-mula sahaja. Contoh kita berhenti, kita tak ulang, kita teruskan bacaan. Tapi jarang kita baca sebegitu. Kita sambung wasal man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Kita baca tuan-tuan, man ittaba'a dzikra, 1 2 3. Man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Kalau kita nak tengok makhraj banyak. Baik, jadi yang pertama kita idgham, yakni pada kalimah manid, kita masukkan dalam syaddah, tapi tiada dengung. Kemudian secara syaddah, sifatnya syiddah itu kita tekan. Manid taba'a, dia ada tekanan, bukan lantunan. Kalau lantunan manid, dia jadi lantun, tapi huruf ta dia tak ada. Huruf lantun ni huruf qalqalah, ada 5 saja, qaf, ta, ba, jim, dal, qutbun jaddu. Baik, jadi kita tekan pada syaddah yang tadi. Kalau huruf dal macam mana tuan-tuan? Kita tekan taba'al, taba'al. Jadi manid, cuba kita bacakan 1 2 3. Manid, kita tahan pada syaddah, tapi jangan ditahan dengan harkat. Maksudnya bila kita tahan nafas dengan menyebut makhraj ta tadi tu, tidak terlepas, maknanya tidak ada sifat tambahan, hamas ke manit, tak ada, ataupun manita, tak ada. Manita ba'a dzikra, kemudian huruf ain pada halqi, jangan kita baca manita ba'a dzikra, huruf ain di halqi. Kemudian idgham secara izhar pada alif lam syamsiyah. Jadi hukum tajwid tuan-tuan, bila kita sebut hukum tajwid, dia fokus kepada makhraj, yakni tempat keluar huruf, kemudian sifat. Sifat dua itu yang paling penting, dua yang pertama. Kemudian panjang dan pendek. Maknanya semakin kecil topiknya, dia jadi semakin tersembunyi kesalahannya. Yang kita sebut lahnul khafi.
Sebab kalau orang umum dia berbeza kesalahan orang awam yang mungkin ilmu tajwidnya secara kasar tak terlalu mendalam. Berbeza dengan orang yang belajar ilmu Quran, kesalahan yang kecil pun boleh dianggap kesalahan besar. Macam contoh kalau dalam solat lah kan. Orang yang menjaga ibadahnya, kadang-kadang dia tak solat sunat, ibaratnya berdosa. Dia berbeza. Jadi yang berbeza itu bukan matlamatnya, tetapi apa yang dia ada, dia perlu jaga. Di samping kalau dia dah meningkat nanti, dia akan tidak tertinggal lah perkara-perkara yang menyebabkan dia lebih susah, dia tak biasa amalkan, jadi semakin banyak nanti dia tertinggal. Macam tu. Baik, jadi itu martabat atau turutan daripada kesalahan bacaan. Bila kita semakin banyak kita belajar, tetapi kita tidak amalkan, jadi dia jadi berbahaya, tuan-tuan. Maknanya secara kasar, hukum tajwid itu makhraj, tempat keluar, dan sifat. Kalau kita nak baca kan banyak kan, sifat ni ada 20. Yang berlawanan ada 5. Pasangan yang berlawanan, satu daripada 5 tu dia satu isti'la, kemudian istifal dengan yang tengah-tengah. Baik. Yang lain-lain bakinya tu qalqala, syiddah, apa lagi, bacaan lin ni, bacaan yang lembut tu sifat. Sifat-sifat ini dia ada yang tunggal, 9 sifat. Kalau makhraj, tuan-tuan, 5 tempat tu lah kan. Halqi, antara halqi dan lisan, qaf dengan kaf. Kemudian lisan paling banyak. Nak senang ingat, kita sebut, kita try di mana tempat keluar tu. Kalau kita ragu-ragu, kita rujuk pada buku kan. Sebab kita ni zaman sekarang canggih, tuan-tuan. Kita tengok saja dah dapat. Kalau zaman dulu nak ngapal kan. Baik. Akan tetapi yang paling penting di sini, contoh bila kita menyebut man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib, kesalahan yang berulang-ulang. Contohnya kita sebut man ittaba'a dzikra, contohlah ustaz dah tegur, tadi salah huruf zal, kamu baca huruf zai, tapi diulang lagi kesalahan. Itu yang menyebabkan lambatnya proses kita nak majulah. Bukan kita tak boleh, tapi kita perlu masa yang lebih. Tapi kena usaha lebih sikit lah. Contohnya kita belajar semula macam mana kedudukan huruf dal. Ustaz sebut dekat hujung lidah, bawah gigi, hadapan. Kita cuba. Macam tu. Jadi kita pun masukkan manitaba'ad. Kalau kita kadang-kadang teori, tuan-tuan, tak sama dengan praktikal. Kita teori okey dalam kelas kan, kita ingat. Di luar kelas kita agak-agak je lah kan. Jadi ini yang menyebabkan banyaknya daripada penuntut ilmu bila masuk ke dalam kelas okey, periksa pun kadang-kadang boleh dapat markah yang baik, tetapi bila dia dah keluar, dia kadang-kadang tidak ada waspada pada disiplin ilmu tadi itu, asal buat saja. Jadi itu menjadi masalah. Baik, kemudian bila kita sebut tentang makhraj, huruf kha, wa khashiyar rahman bil ghaib, huruf kha dengan shin, dua-dua ni huruf yang berat. Wa khashiyar rahman bil ghaib. Tetapi bila kita baca wa, jangan kita baca jadi wa. Wa khashiyar, tentang kha tu tebal, kita tebalkan waw. Cuba kita baca, tuan-tuan. Wa khashiyar rahman, 1 2 3. Wa khashiyar rahman. Baik. Masuk ke dalam ya dimasuk ke dalam ra, ya rahman. Ada kadang bacaan itu, tuan-tuan, khususnya dalam surah Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Bila kita syaddah itu, kita masukkan daripada sebenarnya bacaan kita tu, huruf tu kita nak berpindah kan. Contohnya sini ya nak masuk dalam ra,
kita nak syaddah tu. Tapi kadang-kadang berlaku putus bacaan. Apa putus bacaan? Dia sakta. Jadi wa khasyiyaw, dia macam terdiam. Ataupun hilang dia punya starting hurufnya. Contohnya walau ba-nya tak ada, o-nya je tinggal, ataupun wa khasyiyaw, ra tu sifat yang paling penting pada ra ialah getar ataupun vibration, tuan-tuan, getaran pada hujung lidah kita bertemu dengan langit. Khasyiyaw, cuba kita bacakan wa khasyiyaw. Kalau bunyi wa khasyiyaw tak perasan. Tapi kalau kita berhenti wa khasyiyaw, cuba kita bacakan 1 2 3. Wa khasyiyaw, pada hujung tu ra itu, lidah kita akan, lisan kita akan bertemu dengan langit, tetapi bergetar dalam keadaan yang minimum, sedikit. Dia tidaklah jadi wa khasyiyaw, sedikit saja. Wa khasyiyaw, dalam 2-3 getaran macam tu. Kalau dikira tu sangat sedikit lah. Baik, jadi yang menekan itu adalah nafas yang kita tahan. Tertahan nafas tu, kalau kita tekan sikit pun dah jadilah syaddah. Jangan kita sedut. Sedut contohnya wa khasyiyaw, sedut tu ambil nafas. Baik, jadi kita syiddah, yakni menekan sedikit dan memberikan hak pada huruf tersebut. Makhraj, iaitu ra, bergetar pada keadaan yang sedikit. Wa khasyiyaw rahman bil ghaib, kalimah rahman, iaitu pada ha sakinah. Dibaca tebal ra itu rahman. Cuba kita lafazkan rahman. Kita sebut selalu dalam surah Al-Fatihah, kita baca dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Yasin. Baik, jadi kalimah Ar-Rahman sangat penting untuk kita teliti dari sudut struktur. Kalau dalam lughah, tuan-tuan, bila kita baca, kita akan i'rab dia baris. Kemudian kita akan lihat berapa kombinasi daripada kalimah dasar Ar-Rahman. Contohnya Rahimah, Rahman, jadi yarhamu, irhama, marhamu. Dia akan mendasarlah. Jadi itulah asal daripada kalimahnya yang Allah SWT turunkan, iaitu asma Allah Ar-Rahman. Jadi kalau kita baca Ar-Rahman, menukar huruf, jadi dia tak jadi Rahim lah, dia tak jadi yang namanya asma Allah Ar-Rahman. Jadi kita berikan nafas yang bersih. Kalau kita pagi-pagi bangun, tuan-tuan, dalam keadaan ada kahak kan, dia mungkin tak cantik. Dia kadang-kadang jadi kha sikit kan, sangkut. Ar-Rah, kita susah. Sebab apa? Pada rongga kita kena bersihkan. Itulah sunnah sebelum kita melakukan ibadah, khususnya dalam keadaan kita nak melafazkan bacaan, contohnya dalam membacakan Al-Quran, menghafaz Al-Quran atau dan sebagainya, membaca kitab, hatta untuk kita berzikir kepada Allah, ini disunatkan untuk kita membersihkan mulut. Jadi nak solat ni, kalau kita bersihkan mulut, dia menambah lagi lah kualiti bacaan. Bukan gosok gigi tu menambahkan menambahkan kita punya berdiri tu jadi lagi cantik, bukan? Bacaan kita, maknanya sedap kita nak membacakan ayat-ayat kalimah ataupun melafazkan bacaan solat itu. Juga adabnya lah. Kemudian bila kita dalam keadaan nak menyebutkan huruf-huruf ini, mulut kita ni sebenarnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi kita bacakan wa khasyiyaw rahman bil ghaib. Jangan tuan-tuan tebalkan semua huruf. Yang tebal hanya ra. Rahman bil ghaib. Cuba kita baca Rahman 1 2 3. Rahman bil ghaib.
Rahman itu dibaca dengan lemah lembut. Tetapi walaupun sifatnya bukan lin, tapi mim itu memang sifatnya tidak berat, ringan. Kemudian nun dibaca fathah bil ghaib. Pada kalimah bil ghaib ini iaitu kita jangan tambah sifat lain. Bil itu kesalahan lah yang membentuk menyebabkan sifat lam itu berubah. Iaitu kita tidak ada lam dalam istilah lam lantun, lam qalqalah tak ada. Jadi huruf ghain sekali lagi bertemu bacaan ya sakinah dengan huruf yang disukunkan. Kita seperti mana membaca mad. Di sini mad arud ke mad lin tuan-tuan? Ya sakinah sebelumnya berbaris fathah, iaitu mad lin. Kalau sebelumnya huruf yang sebelumnya berbaris dhammah ataupun berbaris kasrah, dia adalah mad arid lis-sukun. Contohnya la yu'minun waladdallin, hujung tu kan. Tapi kalau sebelumnya berbaris fathah adalah mad lin. Baik, jadi tuan-tuan baca dengan lembutlah. Bil ghaib. Cuba kita sebutkan 1 2 3. Bil ghaib. Tapi jangan ghainya yang panjang. Bil ghaib. Ghainya jangan panjang. Yang panjang tu ghai. Tapi dengan lembut. Jangan keras. Bil ghaib. Jangan keras. Bil ghaib. Dan hujung qalqalah kubra. Kemudian kita sambung dengan wasal selepas waqaf silli, sad kecil tu. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kalimah fabashshirhu, maka fabashshirhu. Jadi kita syiddah pada shin. Cuba kita bacakan. Fabashshirhu bimaghfiratin. 1 2 3. Fabashshirhu bimaghfiratin. Tapi kita tidak boleh waqaf kat situ tuan-tuan. Kalau kita waqaf pendek sangat. Baik. Jadi kita baca dengan syaddah pada shin, kemudian kasrahkan dia. Jangan sedut ataupun jangan berhenti seperti sakta. Contohnya fabashshir ataupun berhenti fabashshirhu. Kita kena wasal, tetapi syiddah itu diberikan sedikit. Fabashshirhu bimagh. Shin itu berlaku bacaan pada waktu kita tahan. Kita panggil huruf tafashshi, huruf yang keluar apabila gigi kita rapat. Baik, kemudian ra dibaca dengan di sini kalau kita lihat syir. Kalau kita lihat bacaan ra dibaca nipis atau tebal, kita lihat sebelumnya. Kalau dia sukun, kita akan lihat sebelumnya. Kalau ra itu berbaris atas, bawah, hadapan, kita dapat tentukan bawah yang nipis, atas dan hadapan tebal. Tapi kalau dia sukun, nak tengok dekat mana tuan-tuan? Sebelumnya. Kalau sebelumnya isti'la, confirm tebal. Baris apa pun tebal. Kecuali kalau bukan isti'la. Huruf sebelumnya berbaris kasrah, dia jadi nipis. Sebab itu kita baca fabashshirhu bimaghfiratin. Kemudian kalimah bimagh, ini yang ditekankan pada jangan menebalkan huruf. Contohnya bimaghfirah. Cuba kita bacakan 1 2 3. Bimaghfirah. Kalau kita waqaflah. Jadi kalimah maghfirah itu kita tebal pada ghain. Bimagh. Yang tebal ghain saja, yang lain semua nipis. Ra yang tu tebal lah, ra fathah. Tetapi nak sebutnya mim tidak ada penebalan di situ. Contohnya bimagh. Kita baca ma. Bimaghfiratin wa ajrin karim.
idgham ma'al gunnah, ta baris kasrah tanwin baris bawah dua ini bertemu dengan waw, iaitu idgham ma'al gunnah. Kemudian wa ajrin karim, ada huruf qalqala. Cuba kita lafazkan bimaghfirati wa ajrin, 1 2 3. bimaghfirati wa ajrin karim. Untuk ra bertemunya tanwin kasrah dengan kaf ikhfa. Sebab ikhfa ni hurufnya banyak tuan-tuan. Tadi antaranya huruf zal, kemudian ni huruf kaf, dia nun mati atau tanwin. Baik, kemudian apabila kita baca karim, jangan kita kaf ditebalkan. Karim. Biasa kita lafazkan, kita sebut kalimah karim tu, mungkinlah kita biasa sebut nama karim, karim kan. Baik, jadi bila kita baca karim, huruf kaf ini nipis pada selepas qaf baru kaf. Baik, kita lafazkan ka. Baik, jadi huruf ka ini dia terbuka. Dia tidak seperti qaf. Qaf ni sifatnya tertutup. Itbaq. Qa. Cuba kita lafazkan qa. Itu huruf qaf yang ada 2 titik. Yang kaf ini dia sama ada kalau tak bersambung di hujung ataupun tak bersambung, kaf dhamir tu ada hamzah. Kalau bersambung di awal dia jadi keadaannya seperti inilah. Karim, dia berubah mengikut tempatnya. Kalau tak bersambung, kafnya ada hamzah atau di hujung. Kalau di awal atau di tengah, kafnya ada, kafnya berbentuk apa? Kepala kaf itu dia tidak ada, tidak diisi dengan hamzah. Baik. Jadi kemudian akhir ni man arid lisukun. Karim, jangan baca karim. Itu jadi imalah. Baik. Kemudian kita sambung ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu, bacaan inna nahnu nuhyil mauta, dengung pada nun syaddah, wajib bergunnah. Cuba kita lafazkan tuan-tuan. Inna nahnu nuhyil mauta. 1 2 3. Inna nahnu nuhyil mauta. Nahnu, iaitu kami. Baik, kemudian bacaan ha tadi tu pada halqi nahnu nuhyi. Cuba kita sebutkan nahnu nuhyi. 1 2 3. Nahnu nuhyi. Betul-betul latih tuan-tuan. Nak latih huruf ha, sebutlah nahnu banyak-banyak. Jangan sebut nahnu. Nahnu. Lahjah Arab. Jadi kita fasihkanlah dekat situ ha halqi, ha pada rongga halqum. Baik, kemudian al-mauta, nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kalimah al-mauta tadi bacaannya mauta, bacaan lin, kemudian ta dengan bacaan mad 2 harakat, dipanjangkan 2 harakat. Wa naktubu ma, ada hamas, iaitu pada huruf apa tuan-tuan? Nak, huruf kaf. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Cuba kita lafazkan wa naktubu. 1 2 3. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ada lagi tuan-tuan, huruf fa kita jumpa. Baik, wa naktubu dahulu. Wa naktubu ada hams ataupun hamas pada kaf sakinah. Maknanya Quran tuan-tuan, kita baca dia akan ulang pada
Yang pertamanya makhraj, yang keduanya sifat. Kemudian dia bagi panjang dan pendek, tebal atau nipis. Kemudian waqaf dan ibtida. Cuma berbeza kalimah, ayat dan huruf. Jadi bila kita sebut baca ni, dia akan latih. Tetapi dia tidak latih benda yang sama. Dia latih benda yang berbagai-bagai. Baik. Jadi itu ciri apabila kita membaca ayat Al-Quran, mulut kita ni dilatih dengan berbagai makhraj yang berulang-ulang dan berbeza-beza kalimah. Baik, jadi ma qaddamu wa atharahum. Qaddamu huruf qaf. Cuba kita sebutkan qaddamu. 1, 2, 3. Qaddamu. Dia macam kita lambat sikit. Kenapa tuan-tuan? Dal ini memang huruf yang dia tertahan sedikit. Dia tak macam dad. Saudara dia yang ada perut bertitik tu, tu lagi panjang. Walau dia punya sifat istatalah tu memanjang itu lebih. Dal itu sikit saja. Qaddamu, makna memanjang tu bukan macam dad. Dia tertahan yang menjadi dia sedikit memanjang. Qaddamu wa atharahum. Cuba kita lafazkan 1, 2, 3. Qaddamu wa atharahum. Kalimah mim wan waw di situ, wawul jamaah 2 harakat, mad asli ataupun tabi'i. Wa atha 2 harakat hamzah. Atharahum. Cuba kita baca atha 1, 2, 3. Atharahum. Biasa tuan-tuan, bila dalam keadaan kita nak baca, dalam keadaan Al-Quran ini, biasa kita nak sedapkan bacaan, istilah lembutnya kita nak taranumkan dia. Jadi di situ kita ambil mawal ataupun burdah yang kita bawa itu, bunga-bunganya pada harakat tajwid. Wa antharahum. Kerana dia nak memberikan gambaran pada harakat panjang di situ, ataupun penekanan pada makhraj. Contohnya ra yang tebal. Wa atharahum. Kalau dia baca tak jelas, contohnya baca wa atharahum, orang tak jelas ra tu tebal ke nipis ke, kadang-kadang dia tertinggal. Ini huruf ra ada ke tidak, kan? Mungkin dia kurang dengar dan sebagainya, tak dapat nak dibetulkan. Kalau bacaan itu tersilap. Baik. Kemudian hum yang akhir dibaca dengan izhar, tidak ada dengung. Wa atharahum. Terus kita kunci, tidak ada hum. Kalau kita sambung sekalipun tetap dengan izhar, yakni izhar syafawi. Sambungannya lepas kita waqaf, jim itu waqaf lazim. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Cuba kita lafazkan bacaan wa kullu. 1, 2, 3. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu huruf kaf dhammah. Wa kullu syai'in. Di sini ya itu kalau kita ikutkanlah, berhenti pada sesuatu bacaan yang sukun, alif, waw dan ya. Dia jadi mad arab, iaitu di hujung ayat. Tapi kalau di tengah-tengah ya sakinah, dia akan berlaku lin. Sifat lin itu syai'in ahsaynahu fi. Baik. Kalimah hamzah, kalimah syai'in, iaitu hamzah kasrah, bertemu dengan hamzah tuan-tuan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi. Kalimah syai'in itu hamzah kasrah tanwin, dia bertemu hamzah. Apa bacaan tuan-tuan? Izhar ke, ikhfa ke, idgham ke? Bacaan hamzah kasrah tanwin, izhar
halqi. Bacaan ini jelas tiada dengung. In ahsaynahu, in ahsaynahu. Kadang-kadang ada orang yang baca wa kulla syai'in dia bacaan tu kadang-kadang dia jadi kelirulah. Mula puncanya dia nak baca tu, ini bacaannya macam mana ya? Izhar tu apa ya? Ada keliru. Izhar tu macam mana? Jadi senang nak diingat barisnya bila dia sekata panjangnya. Kadang-kadang Quran yang semua hitam tak dapat beza. Jadi sekata, maknanya atas dengan bawah dia punya kedudukannya tidak, orang Jawa panggil tak menceng, kan? Tak sengit. Dia lurusnya sama, selarinya kedudukannya sama panjang, sama atas bawahnya. Jadi itu ciri apabila kita bacaan tanwin yang izhar. Jadi in ahsaynahu. Cuba kita baca syai'in, syai'in ahsaynahu. Kalimah ahsayna dengan sikit tekan pada ha bagi bersih halqi tu. Ahsaynahu. Huruf sad bacaannya tebal, sayna. Kemudian nun dengan fathah, jangan sad ditebal. Sad tebal, nun jadi tebal juga. Ahsaynahu. Tak sedap tuan-tuan. Nun sifatnya dia tidak tebal, ni sifatnya ringan. Ahsaynahu fi imamin mubin. Fa baca panjang, kita panggil wajib. Wajib pada bacaan fi dipanjangkan, 5 harakat. Boleh baca 4. Tapi kalau kita baca 5, kita terkurang 1, kita selamatlah daripada memendekkannya lagi daripada 4 kepada 3. Bacaan 5, kita mungkin terkurang 1 jadi 4, masih ada. Fi, cuba kita baca tuan-tuan. Fi imamin mubin. Bacaan imamim. Selalu kita baca, kita panggil imam, kan? Ini bacaan imam, ataupun ejaannya, macam ni lah. Hamzah kasrah, mim dengan bertemunya alif dan mim. Makna imam ni pemimpin ataupun menjadi ketua. Tapi tuan-tuan, imam ini kalau dalam istilah bagi dalam kalangan manusia ni, imam ni banyak. Imam kita ada imam bahagian fiqh, kan? Quran kita panggil imam qurra. Sebab imam qurra dia tidaklah menguasai, walaupun dia menguasai keseluruhan, tetapi bukan khusus bidang dia. Maknanya mungkin juga dia tidak terlibat dalam fiqh dan sebagainya. Dia mungkin khususnya Al-Quran. Jadi berbeza-bezalah. Jarang nak jumpa orang yang boleh semua. Contoh Imam Asy-Syafi'i apa tuan-tuan? Imam mazhab. Imam untuk kita melakukan ibadah ini, tata caranya, bagaimana panduannya, rujukannya. Baik, itu istilah lah. Baik, kalimah imam dibaca dengan 2 harakat, mim mubin. Pada bacaan mim dengung, bacaan pada khaysyum mim mubin. Cuba kita bacakan mim mubin. Bacaan yang berbeza, satu dengung, satu lagi bacaan suara rendah. Bila rendah tuan-tuan, memang dia punya suara besar tu keluar. Yang tu membezakan bila dengung dengan suara rendah. Suara rendah ni dia panggil bis, suara qarar. Contoh orang nak baca secara taranum, ataupun dia nak baca murattal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca kita ingatkan semua dia baca dengung. Dengung tu bukan begitu. Dengung ni apabila melalui khaysyum, huruf-hurufnya, huruf apabila berlaku ikhfa, syai'in, yang ada melalui udara di sini. Kalau kita tutup dia tak jadi syai'in.
dia tersekat. Fungsi khaysyum tu tak jadi. Itu dengung. Jadi sama juga mim. Kalau kita tutup hidung tuan-tuan tak jadi. Dia jadi huruf lain, bukan mim, bukan huruf mim yang dengung. Baik, kemudian yang akhir tadi dengan mubin, bacaan mad arid bersukun. Baik, kita ulang semula daripada ayat yang ke-11. Innama sehingga ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kita sambung satu ayat yang ke-13. Saya yakin dan percaya tuan-tuan ulang kali mendengar kalimah ini, iaitu disebutkan huruf dad. Kalau kita tahu bahasa Arab ini, lughah al-Arabiyah, disebut juga bahasa dad. Jadi kalimah kita jumpa ayat 13 halaman 441 surah Yasin. Ini last page juzuk 22. Maknanya tuan-tuan pergi muka surat sebelah juzuk 23. Baik, kalimahnya waqrib lahum waqrib lahum mathalan. Baik, kita cuba lafazkan 1 2 3. Waqrib lahum mathalan. Saya baca mathalan supaya jelas dekat situ izhar, kecuali kita berhenti mathalan. Kalau kita waqaf macam tu. Kalau kita sambung wasal mathalan ashabal qaryah. Jadi bacaan tu jadi izhar halqi, tanwin bertemu hamzah. Waqrib. Yang qalqalah yang mana tuan-tuan? Dad ke ba? Ba. Huruf ba melantun. Dad melantun. Dad dia tidak ada sifat qalqalah. Dia sifatnya tertutup, tertahan. Maknanya bacaan mulut kita ni dia tidak mengeluarkan udara apabila sebut dad yang sukun. Well, cuba kita bacakan tuan-tuan. Well, jadi kita tahan tu well, terus kita jatuhkan untuk ra kasrah. Well, rib. Cuba kita lafazkan well, rib. Tapi bila kita tahan dia memanjang. Kalau kita tahan memendek dia jadi dal. What rib. Dia jadi pendek. Dia memanjang sedikit. Well, rib lahum. Dia mengambil masa sedikit. Sedikit sajalah. Jadi tebal dad itu tertahan. Kemudian jatuh kepada ra kasrah, nipis. Bertemu pula dengan ba sakinah, melantun pula dia kan. Qaf yang kita sebut qalqalah, qaf taba jim dal. Huruf ba qalqalah yang di tengah ni qalqalah sughra. Wa qurib lahum mathalan ashab. Ini pun jaga-jaga tuan-tuan. Iaitu yang pertama dengung pada mim bertemu mim. Lahum mathalan. 1 2 3. Lahum mathalan. Kemudian ashabal qaryati id. 1 2 3. Ashabal qaryati id. Semuanya ada yang berat, ada yang nipis kan. Huruf sad kita hamzah itu kita baca fathah. Ashabal
Jangan kita betul-betul jadikan jadi asha, itu menebalkan hamzah ataupun tidak menepati sepenuhnya kefasihan pada baris fathah. Fathah ni dia terbuka. Ashabal qaryati id, kalimah qaryati baru tebal pada qaf, ra pun ditebalkan kerana huruf sebelum ra isti'la. Cuba kita lafazkan. Ashabal qaryati id, 1 2 3. Ashabal qaryati id, kalimah itu kita potong. Id ja'ahal mursalun, kalimah yang berbentuk kita lafaz ha ni ha ni ada beberapa bentuk tuan-tuan. Kalau dia di hujung kita panggil ta bulat yang bersambung ataupun ta marbutah tak ada titik. Biasanya huruf ta marbutah di hujung pun dia jadi ha kalau kita waqaf. Betul? Contoh kita baca surah apa? Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Hujungnya huruf ta. Mumaddadah. Kalau huruf ha di awal dia akan ditulis dengan ha, kita panggil ha simpul atau yang ada setengah sebut ha bendera kan. Jadi ha yang itu di paling bawah, halqi yang mula-mula. Ja'ahal mursalun. Kemudian kalimah mursalun, dibaca tebal pada ra kerana sebelumnya huruf bukan isti'lah tetapi huruf mim berbaris dhammah. Itu yang akhirlah. Huruf sin dibaca fathah, lam dibaca dhammah dengan mad arid lis sukun. Sebelum kita sukun pada nun dibaca panjang dengan waw yang sukun. Baik, kita lafazkan daripada awal ayat yang ke-13. 1 2 3. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita bacakan sebelum akhir surah As-Sajdah halaman 415. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره
ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا ورفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. اللهم اقسم لنا تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.